Hai, apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat ya. So, seperti biasa, kita akan sambung pembelajaran. So, apa topik yang kita akan belajar hari ini? Panjang. Baik, cikgu pasti semua murid di tahun 3 telah mempelajari panjang. So, apa yang kita akan pelajari di tahun 4 pula? Mengenali ukuran unit dalam panjang. Ada berapa unit dalam panjang ni? km, m. Baik, kilometer ialah short form untuk km. Meter ialah short form untuk m. Dan perubahan unit dia ialah 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 kilometer sama dengan 1000. Itu sebab bila nak tukar kepada kilometer kepada meter, kena darab 1000. Kalau nak tukar meter kepada kilometer, kita bahagi 1000. So, apa lagi unit dia? Meter dengan sentimeter. Short form dia cm Okey, perubahan unit dia pula, kalau kita nak tukar meter kepada sentimeter, kita darab 100. Sentimeter kepada meter pula, kita bahagi 100. Okey. Sentimeter dengan milimeter. Milimeter ialah short form untuk mm ya. Cara tulisan dia macam ni ya, bila kita nak tulis. Bila kita nak tukar sentimeter kepada milimeter, kita darab 10. So, milimeter kepada sentimeter kita bahagi 10. Baik, kilometer, meter, sentimeter, milimeter. Dan dia memang disusun dari besar ke kecil. Kilometer paling besar, diikuti dengan meter, sentimeter dan milimeter. So, ini yang murid akan belajar sampai tahun 6. Okey. Ini adalah fakta ya. 10 cm sama dengan 1 desimeter. 10 meter sama dengan 1 dekameter. Ini untuk informasi ya. Baik. Kilometer ditulis sebagai km. Okey. Tengok cara tulisan dia. Bila murid nak tulis jawapan ke dalam latihan ke, kita tulis sebagai km. Tak payah nak tulis panjang kilometer ya. Okay, dia selalu digunakan untuk mengukur jarak antara dua tempat yang jauh. Contoh kalau kita nak pergi mana-mana, katakan nak pergi rumah makcik, along, pak long, grandmother, grandfather. So katakan kamu tinggal di Selangor. Nak pergi ke Negeri Sembilan. Itu adalah jauh kan? So kalau kita nak tahu berapa jauh, kita tengok dalam kilometer. Meter pula ditulis sebagai m. Okey. M. So ukuran seperti ketinggian orang atau benda seperti pintu dan sebagainya. Contohnya kalau kawan kamu tanya kamu, Abu, apa ketinggian kamu, Bu? Oh, ketinggian saya 1 meter. So, yang tu kita tulis sebagai 1 m. Ketinggian pintu pun boleh. Ketinggian daripada satu benda ke benda yang sama dalam bilik yang sama pun boleh diukur dalam meter. Sentimeter ditulis sebagai cm. Saya pasti murid tengok tiap-tiap hari cm ni kat mana? Oh, kat pembaris cikgu. Ya, betul. So, lazimnya unit cm ni kita selalu tengok di pembaris. So, pembaris tu kita boleh guna untuk ukur benda yang kecil seperti panjang buku, panjang kertas A4. Dan sebagainya lah. Okey. Dan yang paling kecil milimeter. Cara tulis ukuran dia adalah mm. Okey.
So, kita gunakan untuk ukur objek yang lagi kecil. Contohnya macam panjang paku ke, pemadam, paperclip. Yang kecil-kecil macam tu ya. Okey. Baik, cikgu harap setakat ni faham Apakah itu unit panjang, ada berapa unit dalam panjang, cara short form dia. Okey. Baik, contohnya. Along nak pergi dari A ke B. Okay, so jaraknya ialah 21 kilometer. Mana cara tulis dia? 21 kilometer kita tulis sebagai 21 kilometer km. So 21 km. Tengok ketinggian pintu ni. 3 meter. Yelah, dia kena tinggi daripada orang kan. Baru orang boleh masuk. So, cara tulis dia. 3M. Kalau kamu tulis 3M, maksudnya 3 meter lah. Okey. Panjang buku ni. Inilah panjang. Ini dah belajar masa ruang kan. Inilah lebar. So, panjang buku inilah 20 cm. Macam mana kita nak tulis? Kita tulis sebagai 20 cm. Cm memang dah faham lah ni 20 cm ya. Okey. Pemadam pula. Kan dia lagi kecil daripada buku. So, ukuran yang paling sesuai digunakan ialah milimeter lah. Dan ukurannya telah diberi di sini 10 milimeter. So, macam mana cara tulis dia? Ya, 10 mm. Okey. Soalan macam ni selalu keluar dalam exam. Pernah keluar dalam UPSA pun. Dan selalunya, bila kita nak ukur sesuatu menggunakan pembaris, kita mula dengan kedudukan sifar. Nah, ini menunjukkan ukuran dia dalam cm. Okey, memandangkan pensel kita memang bermula dari sifar. So, kita tengok dia hujung dia kat mana. Hujung dia kat sini. So, kamu baca yang ni je. Berapa ni? 9 cm. So, macam mana cara tulis dia? 9 cm. Okey. Tadi kita dah tengok perubahan unit dia. 1 cm tu bersamaan dengan 10 mm. So, tadi macam yang gambar pemadam tu, kalau kita letak kat sini, itulah panjang dia. Okey. Ha, 100 cm sama dengan 1 meter. Macam cikgu kata earlier lah. Okay, cikgu potong ni. Ukuran meter digunakan untuk mengukur ketinggian orang seperti ketinggian orang, pintu dan sebagainya lah. Tengok 5 orang nak tahu berapa ketinggian dia. Ini pula 1000 meter. 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Dan dia digunakan untuk mengukur jarak antara dua tempat. Selalunya mana kita tengok yang tempat tu berapa jauh, berapa kilometer tu? Pernah nampak tak signboard macam ni? Pernah kan? Dekat highway, dekat jalan raya, nak pergi dari satu rumah ke satu rumah yang lain. Kita selalu tengok yang signboard ni kan?
Okey, mari kita berukur. Right, ini cikgu ambil daripada buku tahun 4, buku teks. Okey, dibagi pembaris dan ukurannya dalam unit mm. Tengok dia bagi ukuran dalam mm ke atau cm. Oleh kerana dia bagi dalam mm, so jawapan kamu mesti dalam mm lah. Dan tengok, dia mula dari sifar. So bagus, tak ada masalah. Kamu tengok di mana dia berakhir ni, ukuran dia. So yang sepit rambut ni berakhir di sini. Apa jawapan untuk panjang sepit rambut tu? Ya, betul. 50 mm. Milimeter kita tulis sebagai mm lah. Okey. Mari kita tengok klip kertas ni. Pun bermula dari sifar, tak ada masalah. So, kita tengok di mana dia berakhir. Berakhir di mana ni? Macam mana nak baca ni, cikgu? Jangan risau. Ini 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Apa ni? 17. So, panjang klip kertas ni ialah 17 mm. Okey, faham setakat ni macam mana nak baca ukuran? Okey, bila dia bermula dari sifar. Berapakah panjang paku ni pula? Cikgu kata dia kena mula dari sifar. Tapi sini tak mula dengan sifar pula. Dia mula kat mana? Dia mula di 20 dan dia berakhir di 50. So, adakah panjang paku ini 50 mm? Oh, tidak. Sebab dia tidak bermula di sifar. Macam mana nak buat So, apa kita buat dengan dua nombor ni? Di mana dia bermula dan di mana dia berakhir. So, kita tolakkan. Oleh kerana dia tidak bermula di sifar, so kita ambil di mana dia bermula 20 dan di mana dia berakhir 50 dan kita tolakkan. Takkan nak tolak 20 dengan 50. So 50 tolak 20. So kita buatlah 50 tolak 20 mm sama dengan 30 mm. So, adakah murid dah tahu macam mana nak cari jawapan panjang paku ni? Berapa jawapan dia? Ya, 30 mm. Okey, so cikgu harap bila kamu diberi soalan seperti macam ini yang tidak bermula dengan sifar, jangan ambil terus 50 tu. Ambil di mana dia berakhir, tolak di mana dia bermula dan kita dapatkan jawapan. Kalau dia mula dari sifar, tak ada masalah. Kita ambil ukuran terakhir dia. Okey, faham setakat ni murid-murid? Okey, cikgu harap kamu faham. Okey. Mari kita buat latihan ni. Ini pun cikgu ambil dari buku teks tahun 4. Okey, so sebelum kamu tulis jawapan dia, di mana ukuran dia berakhir, tengok, adakah dia bermula di sifar? Dia bermula di sifar kan? So, tak ada masalah. Kamu tengok di akhir sini. Apa jawapan dia? 70 mm. Mm dia dah bagi dah. So, kita tulis jawapan je ya. Okey. RM5. Okey, inilah panjang. So, inilah lebar. Tengok cara dia ukur Cara dia letak pembaris dia dan tengok. Adakah dia bermula di sifar? Oh, memang bermula di sifar. Okey, bagus. So, kita ambil di mana dia berakhir. So, apa agaknya jawapan dia? Takkan jawapan dia 70? Tak sampai pun 70. Dia di sini. Di sini. Tengah-tengah antara 60 dengan 70. Ngam-ngam kat sini. So,
1, 2, 3, 4. So, 61, 62, 63, 64, 65. Sebab dia exactly di atas line tengah-tengah tu. So, jawapan dia ialah 65 mm. Okay. Tahu macam mana nak buat kalau diberi latihan nanti? Cikgu harap kamu boleh buat ya. Okay. Okay, sekian. Terima kasih.